Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Cikgu Muhammad Fakhrul Azizi bin Muhammad Bakri daripada SMK Agamayan. Hari ini kita akan belajar di bawah subtopik 2.3 pembezaan peringkat kedua dalam terbitan kedua bagi fungsi algebra. Jadi hari ini kita akan tengok dari segi definisi, aplikasi dan juga pengiraan berkaitan dengan pembezaan peringkat kedua. Okey, pelajar, mari kita tengok yang definisi dari dulu. Okey, dalam definisi pada slide saya tunjukkan apabila ada fungsi dy dx atau f prime x dibezakan terhadap x, kita peroleh d over dx dalam bracket dy over dx atau dikenali sebagai d over dx f prime x. Fungsi ini ditulis sebagai okey, saya bulatkan. Ini simbol dia, pelajar jangan takut. Okey, ini adalah simbol dia, d square y over dx square, atau kalau bagi fungsi kita tuliskan sebagai f prime x, f double prime x. F double prime x disebut sebagai terbitan kedua. Proses ini berlaku dua kali. Okey, kalau terbitan kedua, kita mesti lalui proses terbitan pertama, kemudian kita lakukan yang kali yang kedua, kita namakan sebagai terbitan kedua. Bahasa mudahnya, kita beza sekali, kemudian kita beza lagi kali yang kedua. Bahasa mudahnya. Jadi, kita pergi dekat soalan, menggunakan soalan daripada buku teks. Okey, pelajar boleh rujuk dekat soalan buku teks. Okey, seperti contoh yang pertama, 1A. Okey, soalan minta cari dy over dx dan d square y over dx square, iaitu pembezaan kali yang kedua, ataupun soalan minta kita cari terbitan yang kedua, 1A. Okey, saya mulakan dengan 1A, iaitu y sama dengan 3x kuasa 4 tolak 5x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Kemudian kita lakukan proses yang pertama, iaitu pembezaan kali pertama. Terbitan pertama kita ialah dy over dx sama dengan, macam biasa, proses dia ialah okey, kuasa terdarabkan dengan 4 kali, 4 darab 3, 12. Kemudian x, kuasa kurang 1. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. Alright, kemudian tersambung 2 darab dengan negatif 5, maka kita dapat negatif 10. X kuasanya akan berkurang 1, jadi 2 tolak 1 sama dengan x kuasa 1. Okey, kita tulis sebagai x saja. Kemudian tambah dengan 2x, maka dia akan menjadi 2. Kerana x di sini ialah x kuasa 1. 1 tolak 1 ialah sifar. Maka x kuasa sifar sama dengan 1. 2 didarabkan dengan 1 sama dengan 2. Maka jika kita ada nombor di sini, kita buat perbezaan, maka dia akan menjadi sifar. Ini ialah kita namakan sebagai terbitan yang pertama. Kemudian kita cari lagi terbitan yang kedua, kita beza lagi sekali, d kuasa 2y over dx kuasa 2 sama dengan, proses pun sama macam tadi juga, cuma kita lakukan proses itu 2 kali. Right, kemudian kita lakukan 3 didarabkan dengan 12, maka kita dapat 36 x kuasa 3 dikurangkan sebanyak 1 akan menjadi 2. Alright, kemudian macam biasa, negatif 10x, x ini ialah berkuasa 1, 1 didarabkan dengan negatif 10, maka kita akan dapat negatif 10. Dan kuasa 1 ini ditolakkan dengan 1 kerana perbezaan kuasanya akan berkurang 1. 1 tolak 1 sama dengan 0, maka x kuasa 0 sama dengan 1. Alright, darab dengan 10, maka akan dapat 10. Kemudian 2 akan menjadi sifar. Ini namanya ialah terbitan yang kedua. Okey, terbitan yang kedua. Ini ialah terbitan yang pertama. Okey, selesai untuk contoh 1A. Kemudian kita bergerak pula ke contoh yang kedua, iaitu begini.
Right? Kita ada sekarang ni D, Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak. Okey, pelajar. Dalam pembezaan, memang kita kena tukar pecahan kepada bentuk yang bahasa mudahnya kita panggil bentuk yang selapis. Kalau pecahan kita ada 2 lapis. Dalam pembezaan, untuk kita lakukan proses itu, maka kita jadikan dia selapis. X ini ialah X yang berkuasa 1. Jika pelajar kita ingat balik semasa dengan rendah, kita menggunakan hukum indeks, maka X ni bahasa kampung dia kita buat naik ke atas lah sekarang. Jadi kita dapat 2X kuasa negatif 1. Okey, pelajar. Kita dapat sebaris, maka kita terus buat dy over dx sama dengan, macam biasa, cikgu di sekolah dah ajar kemahiran membeza. 2 didarabkan dengan 4, maka kita akan mendapat 8. X kuasanya akan berkurang 1, maka kita akan dapat X sahaja. Maka kita sambung lagi sebutan yang kedua, negatif 1 didarabkan dengan negatif 2, maka kita akan mendapat positif 2. Kemudian, jangan lupa pelajar, kuasa ini kita mesti tolak 1. Tolak 1 kat sini. Kuasa mesti berkurang 1. Negatif 1 tolak 1, maka kita akan mendapat negatif 2. Maka X kita ialah negatif 2. Okey. Seterusnya ialah, kita teruskan lagi. Ini ialah sebutan yang pertama. Jadi, kita bertukar, okey, sebutan yang pertama. Atau, kita bersusun dalam bentuk dy over dx sama dengan 8x tambah, okey, 2x kita turun dekat bawah, iaitu dapat kuasa 2. Okey. Alright. Seterusnya. Okey, ini yang pertama, terbitan yang pertama. Kita teruskan dengan terbitan yang kedua. Okey, terbitan yang kedua. Maka kita ada d square y over dx square sama dengan, pelajar, nak buat proses perbezaan, kita terpaksa pilih yang ni untuk jawapan final kita untuk terbitan pertama. Untuk lakukan proses pembezaan, kita perlukan yang di sebelah kiri kita ni. So kita guna yang ni untuk kita buat pembezaan kali yang kedua. Right. So 8x kita bezakan, kita akan dapat 8. Okey. So kita congak dah lepas ni. Lepas ni ingat, kalau kita ada 8x, 3x, 10x, 10x beza dapat 8. 4x beza dapat 4. Kalau 10x beza dapat 10. Kalau 8x beza dapat 8. Jadi nak mudahkan pelajar supaya cepat untuk membuat pembezaan. Kalau sebutan, kalau kita ada pembezaan 8x yang berkuasa 1, terus kita ambil dia punya perkali. Right, kemudian kita darabkan negatif 2, kita darabkan dengan positif 2, maka kita akan dapat negatif 4. Maka x kita akan berkurang 1. Maksudnya ialah negatif 2 akan ditolakkan dengan 1. Ingat, kuasa akan berkurang 1. Jadi proses ini kita dapat sama dengan negatif 3. So, d square y sama dengan dx square sama dengan 8 tolak 4 x kuasa 3. Kita letakkan, kita susun balik supaya dia jadi lebih elok, lebih dalam bentuk tertib. Okey, ini contoh yang bagi soalan 1B yang melibatkan kuasa negatif dan juga pecahan. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua ni, yang ketiga, minta maaf. Okey, yang ketiga, 1C. 1C ni pelajar kalau ikutnya nak kena kembang dulu. Tapi main dengan kuasa 8 ni kita kena copy 8 kali. Jenuh kita nak kena buat kembang boleh mati kita. So kita gunakan formula khas. Okey, dalam buku dia guna petua rantai. Tapi hari ni saya nak ajar satu kaedah baru, namanya ialah layan bracket luar, kemudian kita darabkan dengan layan bracket dalam. So saya tuliskan, okey, layan bracket luar, kemudian kita darab dengan layan bracket dalam. Okey, mudahnya formula ni. Okey, dalam bracket dan luar bracket. Okey, so kita pi yang pertama dulu ialah kita layan luar bracket. Luar bracket kita ada ialah dy over dx. Kita ada luar bracket. Ini luar bracket ni. Kuasa 8. Okey.
Okey, tak ada masalah apa. Kita tengok sini. So, asal ada 8 dekat sini. So, dia akan kurang sebanyak 8 ni dia akan darab dekat depan. Perkalinya ialah 1. So, kita akan dapat 8 di sini. 8 darab 1. Kemudian, kuasa 8 itu akan berkurang sebanyak 1. Dia akan jadi 7. Maknanya, kita cuba kacau dan lakukan proses pembezaan tu hanya di luar. Kemudian, yang ni dekat luar, kita darabkan dengan dalam. Okey, layan dalam pula. Okey, dalam kita ialah 3x tambah 2. Ini dalam bracket. Okey. So, kita lakukan proses yang sama. 3x kita bezakan dapat 3. Manakala 2 kita bezakan akan dapat sifar. So, darab dengan 3. Oleh itu, dy over dx sama dengan 8 didarabkan dengan 3. Kita akan dapat 24. Okey, dalam bracket kita ialah 3x tambah 2 kuasa 7. Okey, itu kita namakan sebagai proses pembezaan yang melibatkan pattern yang macam soalan C ini. Jadi, saya move lagi soalan yang kedua. Contoh. Okey, sekarang kita guna fungsi pula. Okey, soalan yang melibatkan fungsi. Okey, soalan yang melibatkan fungsi. Kita tengok soalan ni. Alright, 2A. Sama juga macam tadi, soalan nombor 2A ni. Sama juga macam tadi. First kali kita kena buat apa? Kita akan pastikan kita kena pattern balik bentuk soalan tu. So, kita ada fx sama dengan, okey, square root x ni kita tukar jadi x kuasa 1/2. Tukar dalam bentuk indeks. Kemudian, kita tambah dengan x kuasa negatif 2. Kita buat naik kat atas balik. So, dia jadi selapis kat situ. Jadi, terusnya kita buat f prime x kerana dia menggunakan fungsi f. So, f prime. Jadi, kita akan dapat kuasa akan darab dengan perkali. 1/2 didarabkan dengan perkali ini ialah 1. Maka kita akan dapat 1/2. Okey. Manakala x 1/2 ni, 1/2 ni kita akan tolak 1. Ingat, kuasa dia akan berkurang sebanyak 1. 1/2 tolak dengan 1, maka kita akan dapat negatif 1/2. Pelajar-pelajar boleh tekan kalkulator, kita arti 1/2 tolak 1. Jadi kita akan dapat negatif 1/2. Okey. Kemudian negatif 2 darab dengan perkalinya ialah 1. Negatif 2 didarabkan dengan 1, maka kita dapat negatif 2. Manakala x, negatif 2 ini ditolakkan dengan 1. Negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 3. Right, pelajar? Kita teruskan lagi. Maka kita dapat ini ialah bagi f prime. Kita nak buat lagi sampai f double prime. Okey. Kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Negatif 1/2 darab dengan 1/2. Maka kita akan dapat negatif 1/4. Okey pelajar, negatif 1/4. Kemudian x negatif 1/2. Nampak? Negatif 1/2 kuasanya mesti kita tolakkan dengan 1. Maka kita dapat negatif 1/2 tolak 1. Tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 3/2. Okey? Tekan kalkulator je. Negatif 3/2. Right? Dapat negatif 3/2. Kemudian sambung lagi. Negatif 3 didarabkan dengan negatif 2. Kuasa darab dengan perkali. Maka kita akan dapat positif 6. Okey? X kuasa negatif 3 tolak 1, maka kita akan dapat negatif 4. Okey, maka kita akan dapat negatif 4. Okey, negatif 4. Kemudian kita nak persembahkan jawapan akhir kita. Kita buat f double prime sama dengan, okey, negatif. Cuba buat macam ni, negatif. Okey. Okey, tak 1 ke atas, 4 dekat bawah. Okey, kemudian kita ada apa? X kuasa 3/2. Okey, kemudian tambah dengan, alright, 6 dekat atas, X kuasa 4. Okey, nak bagi cantik lagi, kalau pelajar ingat lagi, kalau kita ada A, M per N. Kalau pelajar ingat lagi lah. Okey, di mana M kita ni ialah, right, ini ialah kuasa. Manakala ini ialah
punca. Okey. So, kita susun balik dapat negatif. Okey. Alright. So, dia ada punca 2. Saya letak punca 2. Alright. X. Dan dia ada kuasa dia adalah 3. So, letak 3 dekat sini. Kemudian, kita ada 4 dekat sini. Kemudian, 1 dekat sini. Copy balik yang asal tu. Okey. Kemudian, tambah 6 per X kuasa 4. Okey, inilah F double prime kita. Alright. So, selesai soalan nombor 2A. Okey, selesai soalan nombor 2A. Seterusnya, cikgu akan pergi dekat soalan B. Okey, B. Okey, soalan B. Pertama sekali, pelajar tengok kita ada X kuasa 2 tambah 2 per dengan X kuasa 2. Bawah tu ada 1 je. Jadi, kita pecahkan balik persamaan ni. Okey, fungsi ini X kuasa 4 tambah 2. Okey, kita pecahkan X kuasa 2. Ini ialah X kuasa 2. Okey. Kemudian kita permudahkan. Okey, kita dapat sini ialah X kuasa 2. Kemudian tambah dengan yang ni kita buat naik ke atas. Ingat pesan cikgu, nak bezakan kita jadikan dia sebagai selapis sajalah. Okey, 2 X kuasa negatif 2. Okey, kemudian dia dapat selapis macam ni. Terus kita buat pembezaan kali yang pertama, F prime. Okey, macam biasa, 2 darabkan dengan pekalinya adalah 1. 2 darab 1 tercul, dapat 2. X kuasa 2 akan berkurang sebanyak 1. Jadi akan jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. 2X kuasa 1. Okey, kemudian negatif 2 darab dengan 2. So, kita dapat negatif 4. Okey. Dan kuasanya akan berkurang 1. Negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 3. Okey. Right. Ini baru kali pertama. Prime. Jadi, F double prime, F sama dengan, sambung lagi, 2X akan jadi 2. Okey. Kemudian negatif 3 darab dengan negatif 4. Maka kita akan dapat positif 12. Okey, X kuasa negatif berapa? Ingat pesan cikgu? Kuasa akan berkurang 1. Negatif 3 tolak 1. So, kita akan dapat negatif 4. Jadi, jawapan akhir kita ialah F double prime X ialah sama dengan 2 tambah 12 per dengan, letak dekat bawah balik. So, kita akan dapat X kuasa 4. Okey, nampak tak pelajar? Kemahiran indeks di tingkatan 3 itu memainkan peranan yang sangat penting untuk tajuk ni. So, kemahiran pembezaan cuma darabkan dengan pekali, kuasanya akan berkurang 1. Itu sahaja. Okey, yang lain semuanya melibatkan kemahiran algebra. Okey, saya tunjukkan soalan C. Okey, soalan C. Soalan C ni agak sukar, tapi kita buat sama-sama. Okey. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Okey, untuk memudahkan kerja kita, cikgu padamkan balik. Kita buat slide lah. Okey, cikgu padam balik yang ni. Okey, cikgu harap 2A dengan 2B pelajar dapat menguasai. Okey. Okey, trik dan teknik untuk menjawab soalan berkaitan dengan kemahiran pembezaan. Alright. Kita pergi dekat soalan ni. Okey. Jadi, sebenarnya kita PDPR di rumah ni, saya harap pelajar tidak melepaskan peluang. Okey. Kerana pihak kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan telah mengumumkan bahawa peperiksaan kita akan dilaksanakan pada bulan 3 tahun depan. Pelajar masih ada masa untuk ulang kaji, memperkukuhkan kefahaman semasa di tingkatan 4 yang tak berapa nak kuasai lagi tu. Boleh pelajar belajar balik. InsyaAllah banyak channel-channel YouTube menyediakan untuk pembelajaran online. InsyaAllah. Okey, tengok soalan C. Alright, soalan C. Soalan C ni special sikit. Okey, yang ni kita terpaksa menggunakan rumus, iaitu kalau pelajar nampak, kita terpaksa menggunakan petua bahagi ya, Gaussian rules. Alright, so yang pertama, pelajar kena tahu dia punya, ni ada dibagi dekat depan buku teks tu. Dekat depan buku teks dia bagi kita formula. Okey, so kalau nak buat, okey, alright.
So kita ada dy over dx. Yang kita gunakan tu, yang kita y sama dengan u per v ni. Okey, so kita gunakan ialah v du over dx tolak dengan u dv over dx per semua sekali dengan v square. Yang ni formula dia. Okey, jangan risau, formula ni orang bagi, kita guna je tau. Orang bagi masa exam. Okey, cuma pelajar nak erti guna je lah. Pelajar tak erti guna, jenuh itu lah. Okey, so saya nak tunjukkan kat pelajar macam mana nak gunakan benda ni. Alright, so kita ada sekarang ni ialah yang atas ni. Kita anggapkan yang atas ialah u. Okey, yang bawah ni kita anggapkan sebagai v. Okey, yang ni ialah sebagai v. Itu saja. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan u. So, tengok dulu, u kita sama dengan apa? U kita sama dengan 2x tambah 5. Manakala v kita ialah x tolak 1. Okey, so kita wakilkan dulu. Okey, u sama dengan 2x tambah 5, v sama dengan x tolak 1. Maka kita buat pembezaan yang pertama. Perkara rumus ni ialah u. Maka sini jadi du over dx sama dengan 2 akan jadi 2. 2x akan jadi 2. Manakala pembezaan terhadap 5 ialah sifar. Okey. Kemudian di sini kita ada dv over dx. X bila kita bezakan dapat 1 kerana perkaliannya adalah 1. Okey. Tolak 1. 1 bila kita bezakan dapat sifar. Tolak sifar dapat 1 baliklah. Tak ada apa pun, mudah je. Okey. Kemudian kita gantikan dalam rumus. Okey, gantikan dalam rumus. Oleh kerana dia menggunakan fungsi, maka dituliskan sebagai f prime. F prime. So, terdapat f prime yang pertama ialah kita gantikan v kita dulu. V kita ialah x tolak 1. Du over dx kita ialah 2x tambah 5. Okey. Operasi tolak. Kemudian u kita ialah 2x tambah 5. Oh, cikgu silap ni. Bukan 2x tambah 5 ni ya. Alright. So, dekat sini ialah du over dx. Kita dapat ialah 2. Okey, sini ialah 2 ni. Okey. 2x tambah 5. Kita sambung balik. Sini u. Kemudian dv over dx ialah 1. Okey. Per dengan v kuasa 2 kita ialah x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita settlekan. Kita dapat, kita kembangkan. Okey. Tolak 2. Okey. Ni bahaya dia ialah dekat sini tolak 2x tambah 5. Okey. X tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita selesaikan 2x tolak 2 tolak 2x tolak 5 per dengan x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita settlekan 2x tolak 2x habis. Maka negatif 2 dengan negatif 5 akan dapat negatif 7. So f prime kita yang pertama ialah negatif 7 per dengan x tolak 1 kuasa 2. Okey, ini yang pertama. Okey, ini baru f prime. Soalan nak apa? Soalan nak ialah f double prime. Okey, f double prime. Jadi kita sambung lagi. Ini baru proses yang pertama. Proses yang kedua, f double prime x. Berapa senangnya kan? Okey, kita sambung lagi. Proses yang pertama disambungkan dengan proses yang kedua. Maka kita dapat, okey, first kali cikgu akan tukar bentuk dulu. Okey, cikgu orang naik ke atas. Jadi dapat negatif 7 x tolak 1 kuasa negatif 2. Oh, main angkat semua sekali. Okey, kemudian kita buatlah. Yang ni macam biasalah. Layan luar bracket, kemudian kita darabkan dengan kita layan pembezaan dalam bracket. Okey, first, luar bracket. Okey, kita settle dulu luar bracket. Okey, luar bracket. Luar bracket kita ada negatif 2 dengan negatif 7. Okey, saya layan dulu dapat berapa? Negatif 2 darab dengan negatif 7, kita akan dapat positif 14.
Dalam bracket jangan kacau lagi. Jangan kacau dalam bracket. Kita baru settlekan dekat luar bracket. Negatif 2 tolak 1. Maka saya dapat negatif 3. Okey, dapat negatif 3. Kemudian kita darabkan dengan darab dengan kita layan. Darab dengan dalam bracket kita ada ialah berapa? X tolak 1. Kemudian kita settlekan X kita akan dapat 1, manakala 1 kita akan dapat sifar. Maka jawapan F double prime kita ialah terdapat 14. 1 darab 14 lah. Kuasa negatif 3 letak dekat bawah, maka kita dapat X tolak 1 kuasa 3. Pelajar nampak tak? Kemahiran dalam pembezaan ni tak banyak, ada 4 je, iaitu yang pertama ialah yang macam biasa, kuasa darab perkali, kemudian kuasa kita kurang 1. Nombor 2 ialah bentuk yang macam ni. Bentuk yang macam ni kita panggil bentuk apa? Kita darab layan luar bracket didarabkan dengan layan dalam bracket. Yang kedua kita menggunakan petua bahagi, yang ketiga petua bahagi, yang keempat ialah petua darab. InsyaAllah. Kita sambung lagi. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 3 ni. Kalau pelajar perasan, ini baru datang dengan aplikasi dia. First kali kita baca soalan ni betul-betul. Kita baca soalan ni betul-betul, insyaAllah. Yang pertama, yang pertama sekali diberikan kita persamaan kat sini. Diberikan kita persamaan Y sama dengan X kuasa 3, ditambahkan 3X kuasa 2, tolak 9X tambah 2. Soalan ni yang pertama dia minta kita cari koordinat A. Nampak? Soalan pertama dia minta cari koordinat A. Yang mungkin, bermaksud bila kata yang mungkin ada 2, mungkin ada 3. Dan mungkin lah. Soalan kita mungkin. Dan kita kena expect dia more than 1. Alright. Kemudian, yang mungkin dengan keadaan, dengan keadaan pembezaan yang pertama adalah sama dengan kosong. dy over dx sama dengan kosong. Dan soalan yang kedua, dia suruh cari nilai. Dia suruh cari nilai, pembezaan kali yang kedua di titik A itu. Bermaksud dalam soalan ni, kita kena ada, orang panggil apa, kita kena ada satu benda yang kita baca tu kita tahu. Soalan nak apa? Ada berapa soalan yang dia nak? So dia nak 2 soalan kat sini dalam satu soalan. Kita tengok yang pertama. Alright. Kita tengok yang pertama. Kita selesaikan satu persatu. Diberi kita ialah Y sama dengan X kuasa 3 tambah dengan 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. So langkah yang pertama, kita cari dulu dy over dx sama dengan kosong. Untuk nak cari titik A. Untuk kita cari titik A. So, kita kena cari dulu dy over dx. Jadi, kita akan dapat dy over dx sama dengan 3 darab dengan perkali ni ialah 1. 3 darab 1 sama dengan 3. X akan dapat kuasa 2 kerana 3 tolak 1 kuasanya, iaitu kemudian 2 darab dengan 3, kita akan dapat 6. Kuasa 2 akan kurang 1, jadi X kuasa 1 tolak dengan 9. 2 akan jadi sifar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi daripada soalan, dy over dx sama dengan kosong. Maka kita gantikan dengan kosong. 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 9. Pasal kekok ni kosong duduk belah kiri tau. Boleh tak saya tukar belah kanan? Tak apa lah. Tukar belah kanan lah, tak ada apa pun. Tukar kosong dulu. Kita tukar tempat dia. Alright. Tetap macam ni. Tak rasa kekok sangat kan? Tengok tu gayat tau. Pelajar nampak? Kita dah bentuk satu persamaan kuadratik. Soalan suruh cari nilai X dan kita tahu ialah koordinat titik A, koordinat ni sendiri ialah dalam bentuk macam ni. Nampak tak? So mesti ada X, mesti ada Y. So daripada sini yang kita bercari ialah nilai-nilai X.
Yang kita nak cari ialah nilai X. Jadi kita kena ada macam satu perasaan, oh, aku cari apa ni? Oh, aku cari X. Okey, pasal apa? Dalam koordinat mesti ada X. Maka cari X. Kalau bentuk ada kuasa 2 kuadratik segini, kita akan gunakan kad kalkulator semua orang tera dah. Kita gunakan EQN. Okey. Kalau tekan EQN, kita akan dapat berapa? Iaitu X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3. Tekan EQN dah. A berapa, B berapa, C berapa. Kemudian jangan lupa dah. Buat macam ni, kita kena pandai faktor balik. Panggil backward step lah. Okay, so buat bracket. Okay, so kita akan dapat apa? X tolak 1, X tambah 3. Tapi sepatutnya kita 3X square tambah 6X tolak 9, kita boleh permudahkan sebenarnya. Tapi kebanyakan pelajar lupa. Okay, alright. Kalau lupa tak apa, no problem. Sepatutnya kita akan buat lagi permudahkan, iaitu 3X square kita bahagikan dengan 3, 6X kita bahagikan dengan 3, negatif 9 pun kita bahagikan dengan 3. Kita simplifykan dia punya persamaan tersebut. Tapi kalau pelajar yang jenis lupa nak simplify, terus tekan EQN, tak apa. Tapi tuan-tuan dan juga pelajar kena cek balik lah. Okay, X kita darabkan dengan X dapat berapa? Dapat X kuasa 2. Tapi yang kita ada berapa sekarang ni? 3. Jadi letak saja 3. Okey, maknanya X darab dengan X kuasa 2 darab dengan 3, dapat balik di atas 3X kuasa 2. Itu trik dia. Okey pelajar? Okey, cikgu sambung lagi. Dapat X sama dengan 1, X sama dengan 3. Dah dapat dah X. Cuma tinggal cari Y saja. Allah, nak cari Y macam mana ni? Okey, nak cari Y, kan ada persamaan ni kan ada Y. So pelajar boleh guna. So cikgu gunakan nak cari Y. Y sama dengan, cikgu buat bracket. Okey, nak cari Y. Okey, nak cari Y. Alright, so Y sama dengan, first kali ganti dengan berapa pelajar? Kita gantikan dengan X sama dengan negatif 1. Okey, X sama dengan negatif 1. Okey, so cuba X sama dengan 1. X sama dengan 1, cuba ganti dalam ni 1. So dapat Y yang pertama, bila kita ganti dengan 1 dapat negatif 3. Tekan kalkulator dapat negatif 3. Right, so koordinat yang pertama ialah berapa? 1, negatif 3. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita gantikan. Okey, bracket kuasa 3 kuasa 2 tolak 9 bracket tambah 2. Right, apa yang berlaku? Kita gantikan dengan negatif 3. So gantikan dengan X sama dengan negatif 3 ni. Negatif 3 untuk cari nilai Y. So tekan kalkulator, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 29. Okey, kita akan dapat 29. So koordinat dia ialah negatif 3, 29. Jadi koordinat A kita ada apa? Koordinat A 1, negatif 3. Okey, kemudian koma negatif 3, 29. Itulah koordinat A yang mungkin. Right, kita sambung lagi soalan dia. Baru selesai soalan yang pertama, cari koordinat A. Kemudian soalan minta cari nilai. Okey, soalan minta cari nilai. Nilai apa? Nilai d square y over dx square pada titik A. Jadi pelajar kena tahu ini ialah simbol terbitan kedua. Maksudnya ialah proses pembezaan berlaku 2 kali. Okey, yang mana kali pertama? Okey, ini ialah kali yang pertama. Kita dah buat kali pertama tadi, iaitu 3x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak 9. Dah kira dah ni yang pertama ni. Kita buat yang pertama. Sekarang kita cuma nak buat yang kedua pula. Okey, yang kedua ialah d square y over dx square sama dengan, okey, 3x kuasa 2. Okey, 2 darab dengan 3 akan dapat 6. Kuasanya akan berkurang 1. Okey, jadi x tambah 6. Tapi kena ingat, soalan minta cari nilai. Pelajar, cari nilai. Yang ada dekat sini hanya ialah nilai x saja, kita nak ganti pun. So, X yang pertama ialah X sama dengan 1. Yang kedua kita ada X sama dengan negatif 3. Nak ganti Y kat mana? Tak ada Y. Yang kat sini ada X saja. So, kita gantilah. 1 tambah dengan 6. Kita coba dapat 12.
Yang ni ialah 6 negatif 3 tambah 6. So, kita dapat berapa? 6 darab negatif 3, kita dapat negatif 18 tambah dengan 6, kita dapat sama dengan negatif 12. Okey, itu nilai dia. Jadi, nampak soalan dia dah pendek dia lah, tapi nak kerja dia panjang. Pelajar kena faham, tengok maklumat, kemudian pelajar kena rancang strategi. Alright. Tapi soalan yang seterusnya, okey, soalan yang seterusnya ialah begini, dekat buku teks juga. Semua soalan cikgu ambil dekat buku teks. Okey. Jika XY tolak 2X kuasa 2 sama dengan 3, tunjukkan bahawa okey, X kuasa 2, nampak tak? X kuasa 2, kita darabkan dengan apa ni? Pembezaan 2 kali dengan terbitan kedua. Kemudian tambahkan dengan X yang kita darabkan dengan terbitan yang pertama. Okey. Alright. Dia suruh buat apa? Dia suruh kita tunjuk je. Okey, dia suruh kita tunjukkan, okey, bahawa dia sama dengan Y. Okey, dia sama dengan Y. Alright, so kita pergi yang pertama dulu. Okey, persamaan ni. Okey, dalam persamaan kita kena ada Y sama dengan. Y sama dengan. So, cikgu ada sekarang ialah XY tolak 2X kuasa 2 sama dengan 3. Sekarang cikgu nak Y saja. Cikgu nak Y saja. Okey. Cikgu tak mau siapa-siapa dah, cikgu nak Y. So, yang ni cikgu tak mau. So, tolak 2X kuasa 2, cikgu kena tambah sini 2X kuasa 2, sini cikgu kena tambah 2X kuasa 2. Okey, cikgu tak mau X, cikgu akan bahagikan dengan X. Okey, right? Okey, seterusnya cikgu dapat, okey, dah settle semua Y sama dengan 3 per X tambah 2X kuasa 2 per dengan X. Okey, nampak tak pelajar? Mudah je. Okey, kemudian Y sama dengan X, kita warna ke atas, dapat 3X kuasa negatif 1. Kemudian kita permudahkan, kita dapat tambah 2X. Okey, pasal apa cikgu buat macam ni? Cikgu nak buat pembezaan. Kena selapis. Okey, right. So, kita sambung lagi. Yang pertama, cikgu nak buat pembezaan kali pertama. Okey, kali pertama cikgu dapat negatif 1 darab dengan 3, maka cikgu dapat negatif 3X. Okey, kuasa akan tolak 1. Negatif 1 tolak 1 akan dapat negatif 2. Okey, 2X akan jadi tambah 2. Ini kali yang pertama. Okey, kali yang kedua. Okey, kali yang kedua. Dah mahir pembezaan, tak ada masalah, mudah je. Okey, negatif 3 darab dengan 2, negatif 2 darab dengan 3 dapat positif 6X. Negatif 2 tolak 1, kita akan dapat negatif 3. Okey, so kita dapat negatif 3. 2 akan jadi sifar. Okey, kemudian untuk kita gunakan dalam pengiraan, sepatutnya kita kena guna bentuk yang lebih proper. Okey, so kita guna sini ialah negatif 3 dekat atas, X letak kat bawah, X kuasa 2 tambah 2. Okey, kita tukar dalam bentuk proper, tak nak kira tu, kita tukar dah siap. So yang ni kita dapat 6 per dengan X kuasa 3. Okey, pelajar, dah selesai semua masalah ni, baru kita pergi yang ni, tunjukkan. Okey, X kuasa 2, alright, tambah dengan X, okey, sama dengan Y. Okey, sama dengan Y. Okey, sama dengan Y lah. Okey, alright, so seterusnya cikgu ganti masuk. Okey, cikgu gantikan masuk, cikgu dapat. Alright. Okey, untuk yang ni, okey, yang ni lah. Okey, alhamdulillah, kita ganti masuk lah. 6 X kuasa 3. Okey, yang ni ganti masuk. So, ini jawapan dia. Okey, dapat negatif 3X kuasa 2 tambah 2. Okey, kemudian kita permudahkan. Okey, settle. Berlari pada. Kita settle, potong. So, dapat 6 per X. Okey, kemudian darab masuk, kita dapat, okey, tolak 3X per dengan X kuasa 2. Cikgu tak permudahkan lagi, cikgu darab masuk dulu. Dapat tambah 2X sama dengan Y. Okey, right, kita permudahkan yang ni. Potong, dapat 6 per X tolak 3 per X tambah 2X
sama dengan Y. Right, kamu nampak ni. Okey, kita boleh settlekan. Pasal bawah dah sama tau. 6 tolak 3, kita dapat 3 per X tambah 2X sama dengan Y. Okey, tengok balik Y kita sama dengan apa? Tengok balik Y kita sama dengan apa? Oh, Y kita sama dengan ni. Tengok, sama tak sama? Okey, sama tak sama? So, Y sama dengan 3, cikgu letak dekat X kat bawah ni, per X tambah 2 per X. Sama tak? Sama tak? Sama, maka kita dah tunjuk bahawa dia sama. Okey, contoh, okey, soalan yang minta kita tunjukkan. Okey, maka Y sama dengan 3 per X tambah 2X. Okey, tak ada masalah apa, mudah, soalan dia ringkas, tapi pelajar kena faham. Itu saja. Alright. Tapi soalan yang seterusnya, soalan nombor 4 dekat buku teks ada. Okey, soalan nombor teks ni. Okey. Cari nilai-nilai T. Okey, soalan minta cari nilai-nilai T dengan keadaan sebegini. Okey. Yang ni kita kena pandai terjemah. Apa maksudnya? Ini ialah terbitan pertama. Alright, ini ialah terbitan pertama. Tengok simbol pun tuan-tuan tahu dah. Okey. Yang kedua, ini ialah terbitan kedua. Okey. Jadi, langkah pertama kita ialah kita settlekan dulu terbitan pertama dengan terbitan kedua. Sekali kita plug in dan kita setting balik. Alright. So, cikgu ada A kat sini. Okey. So, kepala dia A. Dalam ni ada sebutan T. Okey. So, jadi dA over dt sama dengan, okey, 3T kuasa 3, 3 darab dengan 1 dapat 3, T kuasa 2, 3 darab dengan 1 kat depan ni, kuasa kurang 1, tambah dengan 2 darab dengan 2 dapat 4, T, 2 tolak 1 dapat 1 lah, 3T, tambah dengan 3 dan 4 akan jadi sifar. Okey. Kemudian, sambung lagi. Dapat terbitan pertama yang ni. Okey, cari pula terbitan kedua. D kuasa 2A over dt kuasa 2 sama dengan, okey, sambung balik. 2 darab dengan 3, kita akan dapat 6. T, 2 tolak 1 sama dengan 1. So, T kuasa 1, orang tulis T saja. Okey, tambah 4. Okey, selesailah. Kemudian kita setting lah. Okey. Kemudian kita setting. Okey, nak setting lagu mana ni? Okey, yang ni dulu. Setting yang ni, letak kat sini, dapat. Okey, 3T kuasa 2 tambah 4T tambah 3 sama dengan yang ni. Nanti masuk yang ni. Okey, so kita dapat 6T tambah 4. Alright. Soalan minta cari nilai-nilai T. Belajar. Nampak? Ada kuasa 2 kat situ. Mesti dalam hati kita ni kita tahu, oh ada kuasa 2, mesti lah kena guna EQN kuadratik lah. So, kita susun yang ni, kita hilangkan 3T kuasa 2 tambah 4T. Okey. Alright. Ini nak hilangkan, so tolak 6, sini pun kita tolak 6T, dia habis dah. Kemudian, okey, kita ada tambah 3. Kemudian, nak hilangkan 4 ni, tambah 4, maka kita tolak 4 kat sini. Okey. So, dia sama dengan kosong. Okey, dah habis lah. Dah hapus lah. Kan? So, kita dapat 3T kuasa 2. Okey, yang ni kita permudahkan. 4T tolak 6T dapat negatif 2T. Okey. Yang ni, tambah 3 tolak 4, maka kita dapat tolak 1 sama dengan kosong. Allah. Nampak kuadratik? Kita gunakan EQN. Okey, EQN macam biasalah. Tulis dulu jawapan. T yang pertama, T yang kedua. So, pelajar tekan kalkulator. A berapa, B berapa, C berapa. So, tekan kalkulator dapat 1, lepas tu negatif 1/3. Okey, kemudian kita sambung. T tolak 1. Kemudian T tambah 1/3. Oh, jangan buat pelajar T tambah 1/3 kan. Kita nak mengukur agak-agak lah. Tak boleh dah lah. Tak boleh ada pecahan. So,
Soalan mudah je. 3T. Macam tu. Okey. 3T tambah 1 sama dengan 0. Okey. Nampak tu belajar? Okey. Right. So, kita ada satu pemfaktoran nak menunjukkan bahawa kita menggunakan kaedah pemfaktoran untuk selesaikan nilai-nilai T. Maka T kita ada berapa? T kita ada 2, iaitu T sama dengan 1 dan T sama dengan negatif 1/3. Okey. Seterusnya, okey, ya, selamat belajar. Okey, selamat mengulang kaji. Ada lagi masa untuk kita belajar, insya-Allah. Dalam pembezaan ni, pelajar kena ada 2. Yang pertama, pelajar kena pandai kemahiran membeza. 1, kena pandai. Ada berapa kemahiran membeza? Ada 4. Yang pertama, yang biasa kita guna tu kuasa darab dengan perkali, kemudian kuasa kita akan kurang 1. Okey, yang kedua, kita gunakan apa? Kita gunakan kita darab layan pembezaan dalam pembezaan di luar braket darab dengan pembezaan di dalam braket. Yang nombor 2 ialah ketua darab, yang nombor 4 ialah ketua bahagi. Mahirkan 4 kemahiran ini. Kemudian yang kedua, pelajar kena rajin buat latihan supaya pelajar dapat tahu trik dan pattern soalan. Gunalah buku teks sepenuhnya untuk belajar ulang kaji dan juga membuat latihan, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon maaf. Okey, semoga berjumpa lagi dan selamat belajar dan semoga kita semua beroleh kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.